dan juga anak-anak. Tapi kalau anak-anak dah besar dan meningkat dewasa, bapa pula tak bekerja, Okey. kan? Siapa yang nak membayarkan zakat fitrah bapa? Ha. Of course anak-anak yang bertugas membayarkan zakat fitrah ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita di Seikhlas Ramadan yang dibawa khas oleh Bapak Kaumai Podcast. Ribuan terima kasih kepada Bapa Hebat SG kerana terus menyokong saya untuk mendukung Seikhlas Ramadan untuk tahun ini. Dan sekali lagi saya bersama dengan satu ustaz, satu-satunya ustaz yang terus bersama saya di samping saya, Ustaz Yusof. Baik. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Selamat Alhamdulillah. berpuasa. Selamat puasa Ustaz. Dia macam lagi nak dekat kan, lagi macam wow. Ceria. Alhamdulillah. Inilah dia Ustaz Yusof daripada Abi. Panggilan manja, panggilan pendek Abi ni dia. Lebih dikenali sebagai Al-Khatib Basyarahil. Terima kasih Ustaz. Ustaz Yusof waktu Ramadan ada booth yang dekat Arab Street, sekarang dah tutup. Dah tutup, dah boleh kemas-kemas. Tapi sebagaimana kalau siapa yang mendengar semalam, Ustaz tetap janjikan bagi mereka yang terlepas peluang untuk menjadi ahli Yes. tetap boleh anda nikmati potongan harga $100. Yes. Anda telefonnya mereka, anda boleh sebut bapak kau ke, tapi kau jangan telefon Ustaz, bapak kau punya promotion ada. Jangan Tapi yang siapa mendengar Bapak Kau main podcast, sebut Bapa Hebat, sebut Seikhlas Ramadan, anda tetap boleh nikmati diskaun $100. Betul Ustaz Betul. InsyaAllah. Baik Ustaz, ni cakap pasal diskaun Ini dah hujung-hujung Ramadan ni. Saya suka mengingatkan bagi mereka yang belum kesempatan, jangan lupa zakat. Betul tak Ustaz? Betul. Zakat macam-macam cara ada, boleh bayar online, boleh pergi masjid. Actually ni dua je lah cara dia. Aku berbual macam banyak cara online yang AXN tu, dengan datang physically dua cara. Cuba kalau anda tak boleh, cuba buat online pula Betul. Baik, ni saya nak tanya pasal zakat Ustaz. Apa bezanya zakat fitrah ni? Bila mula diorang boleh bayar dan bila akhir diorang boleh bayar? Yes. So baik semua yang menonton dan juga mendengar, perkara antara yang wajib dilakukan pada bulan Ramadan adalah zakat. Zakat dia pecah pada dua, zakat fitrah dan juga zakat harta. Betul buat zakat lah. Okey. Zakat fitrah adalah zakat yang dibayar pada bulan Ramadan sahaja, dan mesti setiap individu yang membayarnya. Setiap individu yang membayar zakat fitrah. Yes. Okey. Dan kedua adalah zakat harta, yang mana zakat ni mesti cukup dengan nisabnya. Nisab tu kiraan 12 bulan kalender Islam, yang mana dah cukup pada benchmark dia, kayu ukur dia untuk mengeluarkan zakat. Okay, that one basically orang kadang-kadang bukan keliru lah. Saya banyak berhadapan dengan soalan ataupun perkongsian daripada ustaz-ustaz senior. Dia kata ada orang dia membayar zakat harta pada bulan Ramadan, walaupun belum lagi cukup 12 bulan. So itu antara isu yang timbul. Sebabnya dia mungkin dia atas dasar sempena bulan Ramadan, dia nak bayar zakat harta pada bulan Ramadan, padahal belum cukup 12 bulan. Isap dia belum lagi cukup 12 bulan, tak boleh lah. Kota dia ataupun syarat dia mesti cukup 12 bulan. Mungkin bulan 12 tu jatuh pada bulan Syawal ke, bulan Muharram ke, tapi dia mesti nak bayar bulan Ramadan atas dasar bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan yang paling penting adalah membayar zakat. Zakat ni sebut adalah, kalau ikut kepada uruf ataupun kebiasaan adat, zakat fitrah yang kita tahu dulu ataupun yang dia adalah pemberian kepada fakir miskin berbentuk makanan. Sebab tu kalau gitu, saya rasa waktu kecil-kecil 90-an saya pergi ke masjid bulan Ramadan, saya akan nampak beras berguni-guni kat masjid. Okey. Sampai kan beras tu tak ada orang nak ambil. Sebab zakat fitrah
Yang dibayar adalah bagi mereka yang berkemampuan lah. Sebab tu sekarang ada pada zaman dahulu kita tengok dia punya perbezaan antara zakat fitrah yang nilai tinggi dengan zakat fitrah nilai rendah. Maksudnya pembayaran dia ada yang $7, $8. Lebih tinggi atas dasar mungkin makanan dia makan beras basmati for example. Which is lebih tinggi. Up sikit lah. Ya, tapi itu saluran dia juga adalah kepada mereka yang fakir miskin yang memerlukan dan juga yang mereka yang dalam keadaan yang fakir lah. Betul. Tapi pada ketika itu yang saya cakap tentang guni beras tu adalah memang zakat fitrah dan juga apabila dia dibayar dia akan jadi tukar kepada makanan. Ini ikut pada mazhab Syafi'i. Okey, dan ditukarkan kepada beras tersebut untuk diagihkan kepada fakir miskin. But soalan dia adalah mereka-mereka yang fakir miskin dia tidak datang dan juga mengambil beras tersebut. Kenapa beras? Saya kongsikan dalam kelas juga. Beras kerana itu adalah makanan rasmi bagi orang Islam di Singapura. Okey. Berdasarkan kita lah, negara kita lah. Ya, negara kita. Okay. Negara Mesir contohnya, saya bagi diorang dia punya makanan asas orang gandum. Tepung. Okey. But apabila dah lama kelamaan timbul masalah pula tak ada yang nak mengambil beras tersebut sampaikan keluar kutu dan sebagainya, dah boleh menjejaskan pembaziran satu, kekotoran satu, kan, siapa nak menjaga keadaan sedemikian betul. Sampai dah keluar kutu semua kan, masjid dia nak tanggung kos untuk membersihkan sebagainya. Betul. So dalam konsep demikian pihak berwenang pun melihat perkara ini perlu diubah daripada makanan asas berbentuk beras kepada wang ringgit. Jadi makanya sekarang ni fitrah diberikan, membayar fitrah dengan wang ringgit. Memberikan kepada fakir miskin pun dalam berbentuk wang ringgit juga. Okay. Dengan kaedah yang mana pihak berwenang seperti MUIS akan mengagihkan accordingly lah. Okay, faham. But for us as possible, kita ni sekarang nak membayar kepada siapa? Soalan tadi kan. Sama ada ke masjid ataupun kepada online. Okey. Kaedah online ni dah jadi satu benda yang dah jadi bukan saya kata ikut trend, tapi perubahan keselesaan masyarakat sebab undang-undang hukum pun berubah ikut kepada the habit of human. Okey, faham. Okey, contohnya dulu zaman Nabi dia kenderaan asas adalah kuda, unta. Betul. Kenderaan asas bagi zaman sekarang mana kai unta? Dia Toyota dah bukan kuda. Dah tak ada kuda lagi, dia pakai Toyota, Honda. So dia punya model untuk pembayaran pun dah berubah juga ikut kepada konsep. So that online is acceptable dan juga memudahkan. So bermakna dia berpindah mazhab. Sebab mazhab Imam Syafi'i atau mazhab fiqih, kalau ada jual beli, dia mesti ada ijab kabul. Bila mana kalau ijab kabul tu dia ada pemberi dan penerima. Okey. Tapi masalahnya bila kita cakap pasal online, dia ada sikit ganjal sebab yang memberi, yang menerima tak boleh berbual, which is dia punya mesin. Am I right? Yalah, betul lah. Tapi dibolehkan dalam sudut perspektif agama Islam atas sebab-sebab tertentu. Okey, itu satu perkara. So zakat fitrah, we're talking about zakat fitrah, zakat harta maybe another day ataupun lain punya situation lah. Okey. So zakat fitrah bila nak bayar? Pada bulan Ramadan. Siapa? Semua orang Islam. Tapi what kind of level? Orang yang baligh. Okey. Soalan timbul macam-macam. Boleh tak suami membayarkan kepada keluarga yang lain? Boleh lah. Contohlah. Mungkin ada lagi soalan-soalan yang lain seperti boleh tak majikan membayar zakat fitrah kepada maid dia? Maid dia, betul. Itu memang soalan-soalan. Sebab dulu pun saya sebagai amil zakat akan menerima soalan-soalan macam ini dan juga pembayaran fitrah daripada orang-orang yang nak bayarkan kepada orang lain. Betul. Termasuk juga dengan bagi mereka tanggungjawab bayar zakat ni of course kepada yang ahli ketua keluarga lah, kepada anak. Contohnya saya membayar bapak lah, ayah, ketua keluarga lah, suami membayarkan zakat fitrah kepada pihak isteri, mewakili yang membayarkan juga kepada membayarkan zakat fitrah isteri lah. Kan, dan juga anak-anak. Tapi kalau anak-anak dah besar dan meningkat dewasa, bapak pula tak bekerja, okey, kan, siapa yang nak membayarkan zakat fitrah bapak? Of course anak-anak yang bertugas membayarkan zakat fitrah ayahnya dan ibu lah, yang masih hidup lah. Lepas tu timbul pula lagi soalan yang mana ayah sakit, adik lelaki tak bekerja sebabkan mungkin atas dasar ekonomi yang terjejas, kakak pula stable. So kakak punya berhajat nak bayarkan zakat fitrah kepada adik-adik ke ataupun ayah yang kurang berkemampuan, dipersilakan.
Kan? Sebab atas dasar kemampuan yang dia ada tu. Okey, sekarang kalau macam gini, kakak dia lah yang bayarkan kan. Ya. Kakak dia boleh bayar online Betul. Jadi tak payah jumpa siapa. Tapi atas dasar mungkin yang lelaki kat keluarga tu dasar ekonomi belum dapat kerja ke apa semua. Okey. Dan kakak cakap okey tak apa aku bayarkan. Okey. Tapi aku tak nak bayar kat mesin. Aku kasih kau duit, kau bayar kat masjid. Boleh? Boleh Dia suruh yang lelaki tu. Tapi bukan duit lelaki tu. Duit kakak dia. Tapi okey lah. Dia bayarkan. Mesti ke dia cakap, oh ini saya wakil kakak saya. Perkara ni saya pernah terima zakat fitrah On daripada behalf. seorang anak lelaki. Dia bawa IC bapak dia. Okey ni zakat fitrah bapak saya punya. So dia mewakili, boleh dibolehkan untuk kita bayar zakat fitrah mewakilkan ayah yang tak boleh datang. Okey. So anak dia yang membayar zakat tersebut boleh, tak ada masalah. Tapi ini untuk ayah yang tak boleh datang. Tapi ni dia mewakil untuk kakak dia, boleh? Boleh ya, pasal sekarang status dia tak bertugas. Tapi duit tu hasil daripada kakak dia bertugas. Jadi bila dia ke depan, dia mesti cakap, oh ini saya wakil kakak saya untuk bayarkan zakat Tak untuk payah kita sebut sekeluarga. Tak payah Perlu atau tak perlu? Saya rasa dalam kategori Ataupun ni dia boleh cakap, oh tak payah, kakak dia kasih duit dan okey dah ni saya zakat untuk keluarga saya gini. Dah okey. pun boleh juga. Boleh juga. Tak ada masalah on dia. Pasal kenapa saya tanya, pasal di mana bila tangan berjabat dia akan tengok okey saya bayar zakat sekian nama ke apa nak sebut tu kan. Pasal duit tu bukan duit saya, duit kakaknya. Ya. So boleh tak Ada saya ada orang pun dia berbual direct. Dia cakap kini saya zakat ibu saya bayarkan juga. Contohlah zakat kakak saya bayarkan. Pun ada yang diorang self declare benda itu. Diorang akan sendiri yang akan sebut. Jadi kita terima. Kita tak menghalang Bagaimana kalau situasi di mana yang lelaki malu? Dia ni. Dia tahu tak berkemampuan, dia diam je. Dia Okay. diamlah Jadi yang perempuan dalam keluarga tu mungkin adik ke apa, dia yang ke depan, dia tahu dia ada, dia rasa yang dia berkemampuan, dia ada rezeki lebih sikit, dia nak bayar zakat. Niat hati dia sebagai seorang perempuan, dia bayar zakat untuk abang, bapa, mak dan adik-beradik. Dia ada lagi satu situasi saya terima zakat fitrah. Seorang wanita datang nak bayar berapa banyak. Saya nak bayar 7 zakat fitrah. So they paying by numbers. So tak include dengan ni saya bayar saya bayarkan untuk bapa saya, ni IC dia, ni adik saya, ni IC dia, tak ada. So dia akan datang bayar zakat fitrah, saya nak bayar untuk 7 zakat fitrah dah habis itu. Tak payah sebut Tak payah sebut juga. So it's okay lah sebenarnya. Boleh lah. Yang tak boleh adalah talking about timing, when is the best time untuk membayar adalah seawal Ramadan tu dah mula, dah bayar zakat, dan sebelum solat Hari Raya Idul Fitri, you must pay the zakat. Solat atau sebelum habisnya solat? Sebelum mula solat. Oh, sebelum mula solat. Kalau boleh lakukan zakat fitrah tersebut. Okay, Sebab dalam kategori ni kita jangan kalau once you lewat ataupun nak bayar zakat lepas Hari Raya Idul Fitri, orang dah sibuk makan ketupat. Okey, Tak boleh. perumpamannya for example, dia ni terbang, dia fly, Okey. Jadi naik kapal terbang tu sampai landing tu pagi hari raya. Pagi Hari Raya. Sepatutnya dia sampai subuh. Maknanya dia sempat lah. Dah sampai subuh aku boleh bayar lah online. Ataupun aku sebelum sembahyang hari raya aku bayar lah. Sekali flight dia delay. Jadi dia sampai betul-betul time orang sembahyang solat. Dia rush lah. Dia try rush. Dia sampai kat masjid. Ataupun dia nak bayar online. Dia tahu ni dah lambat ni. Kalau aku nak bayar kat masjid tak sempat. Jadi aku bayar online. Pergi ASM machine bayar. Tapi bila dia bayar kat ASM machine tu, sembahyang solat dah habis. Jadi hukum yang dia bayar zakat tu macam mana? Still pada saya dalam kategori ni kalau sebaiknya adalah sebelum, tapi sekarang ni dia nak bayar je last minute. Just kita teruskan je pembayaran tersebut. Niat dia dah teruskan je. Teruskan je pembayaran tersebut. Sebab perkara ni memang tak dapat dielakkan apa. Betul. Tapi dia melengahkan atas asas apa-apa reason, itu dalam kategori yang sepatutnya tak boleh beliau lakukan semikian. Kalau tak patut dilakukan lah. Okay. So the best time is that pada saya sendiri, to be safe, everyone nak bayar zakat sebelum malam ni. Dah habis tarawih tu kadang-kadang orang rushing. Bayar. Okay. So macam gini situasinya macam saya tanya tadi pun. So kalau walaupun dia overseas, dia akan balik
pagi untuk dia takut yang dia akan bayar selepas, dia boleh suruh orang bayarkan yang Ya, tadi kat wakil sana. lah, betul juga. Wakilkan Lebih better. Jadi tak payah nak tunggu lah. Dia tak payah nak, Yes. aku nak mati-mati nak buat. Kalau kau datang kau dah pagi tu, don't take the risk. Yes. Don't take the risk. Kau sampaikan orang kat Singapura, kau cuba bayarkan. Habis itu. Jadi dia sampai pun dia tak payah nak worry, dia tak payah nak pilih. Yes. Baik, terima kasih Ustaz. Wow, zakat Baik, terima kasih. So itu tadi Ustaz dah dapat kongsi sikit pasal zakat. Kita akan teruskan di mana saya akan bertanya kepada teman-teman kita daripada Noh dan Haidir. Tapi sebelum tu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Jalindo. Itu dia Jalindo, pilihan anda, amanah kami 92482596. Paling jago Jalindo. Kalau anda ada pengiriman barang dari Singapura ke Indonesia ataupun Indonesia kembali ke Singapura, anda boleh telefon mereka 92482596. Telefon mereka ataupun WhatsApp mereka WA WhatsApp WA mereka 92482596. Itu dia Jalindo. Terima kasih Jalindo, terus bersama kami di sini dan saya bersama dengan Noh dan Haidir. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Orang kalau dah datang hari-hari korang datang bila tak datang terus Ini dia Noh dan Haidir, adik-beradik yang berlainkan bapa dan ibu. Anda boleh kontak mereka di talian 81184828. Rakan hartanah setia anda. Baik, terima kasih. Hari ini tadi kita dah cakap pasal apa? Zakat lah. Okey. Korang dah bayar zakat belum? Dah. Alhamdulillah. Dia pause dulu lah. Ustaz kata ada sampai apa tu sebelum sembahyang raya. Masih lagi. Sekarang baru 27. Lagi 3 hari. Lagi 3 hari. Okey. Baik. Semalam saya ditanya pasal private property. Kita di Singapura sekarang untuk first buyer lah. First time buyer lah. Kalau mungkin suami dengan isteri good income lah. Would you encourage them straight jump into private property or go into BTO? What would you advise them? When you say good income, there is, even kalau nak beli BTO pun, kalau nak beli HDB loan, there is income cap. If your gaji is more than 14,000, you are not allowed to take HDB loan. Huh? Yes. Kalau combine you're not gaji, allowed to take HDB loan? Yes, means you have to go for bank loan. Tapi kalau But you still can buy BTO lah. you can still buy lah, but you're not allowed to buy for you can't go for HDB loan lah. So if you have, alhamdulillah, good income for both of you, the only setback is you can't take HDB loan. You have to take private loan, which is the bank loan lah. But you still can do BTO lah. Yeah. If you ask me whether nak beli private ke HDB, right, it's like how we want to say kalau mampu, if you want to go for private, go ahead. Kalau tak, you want to start small first, then go for BTO or resale of HDB. So does the income that both the husband and wife have is strong enough for them to have either choice, private or this, you still would recommend them to have BTO rather than Okay, kalau BTO you know lah, is all masa, time? ballot kan, Ballot, tunggu kan, okay. and then you have to wait for 3 to 4 years, betul tak? To get the BTO. Whereas kalau private, memang let's say new development, you also have to wait juga. Correct. Because, But there's no balloting ah. No balloting ah. Ada part kalau let's say that project is very popular, dia pun ada dia punya ballot juga. Oh, is it? Yeah, dia bukan It's not more like diorang akan kasih queue number lah. Then after that okay. the choices that you got, kalau queue number ke belakang, Then you have to limited lah. limited choices lah. Then if your queue number is in front, then it will be better choices for you. Okay. So basically the question that I asked, with a good comfortable income, both husband and wife, whether to go for BTO or private property, again is subjective lah. It's subjective. Yep. I mean,
Okay, couple of years back I serve satu buyer. They bought the Jovel. Yes, they bought Jovel. Jovel tu apa? Tampines Jovel, dekat Flora Road. It's a private property. Oh, nama property tu Jovel. So they bought this one bidder and they paid about 678 tak salah. Private? Private property. Ui, But it's 600 only eh? it's only a one bidder. So okey lah lelaki bini je. yeah, but it's very small. So if in terms of size, kalau you want size and space is, but for them they look far ahead. They know that the price will appreciate, and true enough the price appreciate. Sekarang dah appreciate. Now is going, I mean not double, but I mean mungkin dalam 800,000 in only a couple of years time. In a couple of years time. Yeah. So it's a good start for them lah. It's a very good start for them, but But then from the private then diorang tak payah tunggu MOP, tak payah apa-apa kan? Do they? No, Still? normally 3 tahun. 3 tahun. Oh, private property. Because of the seller's stamp duty. Oh, okay. So that means lepas 3 tahun sekali dia jual, wah 800 they can make lah Let's say They lah can make make 200,000-300,000 No, lah. you won't make. Kebanyakan orang yang kat luar cakap you make 200,000 in 3 years. No lah, it doesn't work that way. It's not in real life lah. You can make that kalau you pay fully in cash. Tak ada ambil satu loan pun. Okay. Tapi kalau you dah ambil loan, you pakai duit CPF semua, no, you cannot make 200,000. Okay lah, let's say you make more than 100,000 lah. So with that money that they have earned from this short investment that they have on their first buy property, then they want to move, then they can move to inilah HDB already, resale. Now tak boleh. The new ruling. New ruling. Apa tak boleh pula? Aku dah jual rumah, aku nak beli HDB. Kena tunggu 15 bulan baru boleh beli. Ay, duit aku. Tak boleh. Duit macam semua orang boleh cakap duit kita juga kan. Okay. But this is a government ruling that you So cannot. after I sold my private property, I cannot buy HDB. You cannot buy. If you sold your private property, you nak beli resale HDB, you have to wait 15 months. 15 bulan. 15 months. Baru you can buy. That's Open market That's 1 year plus Yeah, but if you want to buy BTO, 30 months. Habis aku dah jual rumah. Aku tak boleh beli HDB. Aku tak boleh beli BTO. Nak kena tunggu. Ni aku dah buat apa sih tunggu? Nak kena sewa lah in the open market lah. So kalau if you are just a couple, tinggal rumah mak bapak lu. Wow. Mak bapak juga ada pakai ustaz. Okey, tapi kalau umur dia dah mencecah 55 tahun ke atas. Then dia jual private dia, right? Dia tak payah tunggu 15 bulan. Kalau dia beli rumah 4 bilik atau lebih kecil, 4 bilik atau lagi kecil, dia tak boleh. Kalau dia nak beli rumah 5 bilik ke Tak Jumbo boleh. EA, you have to wait 15 months also. So daripada private property, kalau dia go lower than 5 room or 4 room, then dia boleh beli. Tak payah tunggu 15 months lah. And provided umur dia 55 lah. Exactly. And come back to the first question yang kau tanya pasal which one is better. Actually is tepuk dada tanya selera lah. If berkemampuan, why not? Kalau tidak, kita nak makan, kita tengok apa tu orang Melayu dia cakap, Tengok apa pinggan masing-masing. Tengok pinggan masing-masing. Mulut lah. Mulut besar, mulut kecil. Tengok pinggan masing-masing. Don't bite, don't chew more than you can bite. Betul, you are right. Yes, terima kasih. Itulah dia kata-kata falsafah daripada Noor dah hadir. Itu dia. Kalau anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perkhidmatan mereka atau pada soalan-soalan mengenai hartanah, anda boleh hubungi mereka 8118 4828. Betul. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Begitu ceria kita di sini kerana sekejap lagi nanti kita akan berbuka puasa. Baik, kita ketemu lagi esok dengan episod seterusnya. Dari sini saya mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.